Pagi-pagi ni kita nak cerita sebab semalam orang kata bagai pungguk merindukan bulan. Semalam semua saya kira rakyat Malaysia dan juga berjuta lagi masyarakat di seluruh dunia yang menyaksikan fenomena supermoon. Siapa tak tengok semalam? Ani tengok tak? Semalam ada inisiatif cuba nak tengok, tapi kebetulan dia punya kenampakan tu macam agak kurang sikit sebab banyak dilindung dengan awan. Mungkin disebabkan cuaca dan rata-rata tempat memang dia tengok lokasi lah. Kalau lokasi kita dekat ibu kota ni, saya pun tengok juga tak berapa nak nampak lah. Tapi tak adalah sampai nak pergi cari tempat lain semalam. Ini dia antara penampakan dahsyat fenomena memang supermoon dahsyat betul-betul. Dan fenomena supermoon ni bukti kekuasaan Allah, di mana 150 minit atau 2 jam 30 minit itulah tempoh masa yang tidak dilepaskan oleh seluruh penduduk di tanah air malam tadi apabila berpeluang menyaksikan struktur permukaan bulan dengan lebih jelas disebabkan terjadinya fenomena supermoon yang muncul setelah kali terakhir dilihat pada tahun 1948. Bayangkan 68 tahun yang 68 tahun yang lalu. Dan kalau nak tengok lagi yang cantik, terang, besar macam ni adalah 18 tahun lagi. Dijangkakan 18 tahun lagi. Cuma kalau saya boleh sebut juga walaupun fenomena ini pernah berlaku pada 6 Mei 2012, 2013, 2014, 2015, tapi kejadian kali ini adalah supermoon yang terbesar. Sebelum ini pun ada juga yang berlaku, tapi yang paling besar yang sebelum ini adalah 68 tahun yang lepas, dan semalam adalah antara kejadian supermoon yang sangat menariklah. Bagaimanapun saiz fizikal bulan sebenarnya tidak berubah sama sekali. Itu yang kita kena fahamlah. Bukannya saiz fizikal bulan itu yang membesar, tetapi jarak kedudukan bulan dengan bumi itu yang menyebabkan penampakan itu lagi jelas terbesar. Betul. Jadi kalau tak dapat tengok, itulah orang kata tu rezeki jugalah. Jodoh dengan rezeki tak boleh nak cakap apa, tak jumpa, tengok macam mana pun. Itulah kata pungguk merindukan bulan. Kalau ada yang tenung-tenung cari-cari pun tak jumpa, tak ada rezeki nak buat macam mana kan. Tapi ramai juga yang kongsi dalam yang paling jelas malam kalau kita boleh tengok di Kota Kinabalu nampak jelas, di Kuching nampak jelas, di Shah Alam agak kabur dengan awan. Yang jelas sekali di Kazakhstan dan juga di Hong Kong ini menampakkan kedudukan ataupun fizikal bulan yang sangat jelas. Mana dan satu juga tadi? yang Hong Kong. Hong Kong dan juga Kazakhstan dia nampak kan? Subhanallah. Memang seronoklah. Semalam bila kita di laman sosial, kalau kita hashtag supermoon, memang rata-rata di dunia. Saya nak tengok sebab tak dapat tengok di langit bumi Malaysia ni, kita dapat nak tengok. Kita tengok di laman maya, tengok macam-macam lah perkongsian. Ada yang macam jelas, ada yang tidak. Tetapi begitulah orang kata satu fenomena ni yang boleh kita katakan sebagai kekuasaan Allah yang tiada bandingannya. Betul. Antaranya. Okey, dan ada juga ada pandangan mitos jugalah dalam kalangan masyarakat, bukan di sini tapi di luar negara. Contohnya di masyarakat Brazil bagi contoh macam mereka mengatakan bahawasanya bila fenomena supermoon ni ada kepercayaan yang tertentu. Kalau ingat filem dulu-dulu kan, werewolf. Tiba-tiba jadi serigala jadian. Waktu kejadian supermoon ni. Itu bukan kepercayaan kita. Itu mitos daripada masyarakat luar negara. Tapi kalau kita nak kaitkan supermoon dengan air pasang, ramai juga yang sebut perkataan sebegini. Kalau saya boleh baca, katanya fenomena supermoon turut menyebabkan keadaan air laut pasang hingga mengakibatkan banjir di kawasan pesisir pantai di beberapa negeri seperti Selangor, Johor dan juga Pulau Pinang. Ini antara andaian dan juga jangkaan. Tapi kita nak dapat kesahihannya sebenarnya. Betul. Kita ada tetamu. Kita ada Ketua Penolong Setiausaha Unit Pengurusan Bencana SUK Selangor, Ahmad Fairuz Muhammad Yusof yang berada di talian pada ketika ini khusus nak bercakap tentang apa yang berlaku di sekitar Selangor. Sebab katanya Kelang ni yang paling teruk lah. Okey, jadi sudah berada di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi Cik Ahmad Fairuz. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Hani, Syarul. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Fairuz. Baik, boleh kita kongsikan situasi terkini sebab difahamkan kalau di Selangor tu maknanya di Kelang yang paling teruk difahamkan. Macam mana keadaannya? Ya, bagi maklumat pada penonton pada pagi ini, kawasan Kelang alhamdulillah didapati dalam keadaan selamat dan terkawal lah. Semua benteng-benteng laut, ban-ban sungai dalam keadaan baik dan tiada limpahan air laut dikesan lah. Awal jam 5 pagi telah pun kita pantau kawasan-kawasan yang berisiko ni, dan juga kawasan Batu Lima Kapar, Kampung Tok Muda Kapar, semua dalam keadaan baik. Tiada limpahan air laut dikesan setakat pagi ini. Penduduk-penduduk di kawasan berisiko telah pun kita pindahkan di Dewan
Serbaguna Kampung Rantau Panjang dan juga Dewan Serbaguna Kampung Tok Muda sebagai langkah awal lah. Memandangkan air laut ni dia akan pasang pada jam 5 pagi, 6 pagi. Jadi lebih mudah pemindahan awal secara sukarela dilaksanakan. Okey, baik. Cik Fairuz, kalau kita tengok menerusi visual yang dipaparkan, ada tunjuk ban 1 dan juga ban 2 tu macam pecah. Bagaimana? Okey, yang itu di Sabak Benam telah dikesan 2 hari yang lepas. Ban yang telah dibaiki itu telah pun dilanggar ombak dan pecah lah. Spesifik di kawasan Tebuk Mendeling dan juga Sungai Air Tawar ada 2 kawasan yang pecah. Walau bagaimanapun kawasan penempatan berada di keadaan yang selamat dan jarak yang selamat lah. Kita pun telah letakkan pam-pam GPS bagi mengepam sekiranya air laut masuk. Memang air laut akan masuk pada waktu jam 3-4 pagi di Sabak Benam. Dengan adanya pam tu kita dapat keluarkan pam lah, air tersebut lah daripada parit-parit dan juga bersaliran yang ada di sana. Setakat ni penduduk akan berpindah. Kita telah pun nasihatkan berpindah ke pusat pindahan Sungai Air Tawar sebagai langkah berjaga-jaga. Memandangkan pembaikan akan mengambil masa dan juga dengan situasi air pasang dan akan lagi berterusan selama lagi 2 hari. Oleh yang demikian kita nasihatkan penduduk-penduduk yang terlibat tu bolehlah mengikut nasihat yang berkuasa keselamatan. Encik Fairuz, lokasi-lokasi pemindahan bagaimana keadaannya, masih terkawal dan juga dari segi bantuan semuanya, boleh cerita sikit? Semua agensi telah bersedia bermula daripada hari Ahad petang dan kita telah pastikan pusat-pusat pemindahan ni mampu menerima dan menguruskan mangsa yang telah kita kenal pastilah kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, baik-baik. Bagi kawasan Sepang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, keadaan baik, limpahan air laut sangat minima, hanyalah melepasi kawasan-kawasan seperti Pekan Sabak Benam, Kuala Selangor di Pasir Penambang, Bagan Pasir, Kuala Langat di Pantai Kelanang, Pantai Morib, semua dalam limpahan yang berskala kecil dan tidak berisiko tinggi lah. Okey, baik. Kita telah pun minta agensi keselamatan kita memantau kawasan-kawasan berisiko ini supaya kita dapat mengambil langkah awal kiranya berlaku gagalan tebing, ban yang pecah dan juga limpahan berskala besar. Sebab sekarang ni adalah musim monsun timur laut. Ya, betul. Jadi sekiranya berlaku hujan lebat, angin kencang, ribut petir pada waktu yang sama air pasang, jadi risiko banjir akan meningkat. Okey, baik. Ya, terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Fairuz. Itu antara perkembangan terkini yang dapat memberikan gambaran sebenar apa yang berlaku di sekitar Selangor. Terima kasih banyak Encik Fairuz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Itu dia. Encik Ahmad Fairuz merupakan Ketua Penolong Setiausaha Unit Pengurusan Bencana SUK Selangor. Okey, baik. Selamat pagi Malaysia.